Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Bazatun Anusna. Saya akan menceritakan tentang pendahuluan. Pentadbiran dan pengurusan merupakan bahagian yang besar dalam sesebuah organisasi dan tidak boleh dipisahkan. Kedua-dua bahagian ini sangat penting dalam usaha untuk menegak dan mengukuhkan lagi sebuah badan organisasi. Organisasi seperti sekolah memerlukan pengawasan dan pentadbiran yang kuat agar mampu mencapai objektifnya sendiri. Namun demikian, terdapat sesetengah orang yang kurang jelas akan maksud dan konsep sebenar mengenai pengurusan dan pentadbiran disebabkan oleh pemahaman secara kasar, yang mana kedua-dua bahagian ini hampir mempunyai maksud yang sama. Dalam organisasi yang berorientasikan fungsi perkhidmatan, pengurusan merupakan sebahagian daripada pentadbiran, tetapi bagi institusi swasta yang mementingkan keuntungan, pentadbiran merupakan kerana ia lebih kepada pencapaian maklumat organisasi melalui Etika penguruan ialah bermaksud tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara pelajar rakan-rakan ibu bapa. Tanggungjawab terhadap kanak-kanak. Guru mestilah bersikap adil terhadap kanak-kanak. Guru haruslah lebih peka perasaan kanak-kanak. Guru mestilah membimbing dan mengajar kanak-kanak mempelajari satu tahap penguasaan kemahiran. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa kanak-kanak. Menghormati tanggungjawab ibu bapa, utama kanak-kanak terhadap anak-anak mereka. Tidak boleh menceritakan hal kanak-kanak di hadapan ibu bapa mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara ibu bapa kanak-kanak. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat. Guru harus memupuk kesihatan kanak-kanak. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat. Guru harus memupuk kesatuan diri kepada kanak-kanak di bawah jagaannya supaya menghormati orang yang lebih tua. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dan masyarakat. Akhir sekali, tanggungjawab kepada pentadbir. Sentiasa patuh kepada arahan perkhidmatan atau arahan guru besar dari masa ke semasa. Guru mesti datang awal sebelum kanak-kanak datang ke sekolah dan guru tidak boleh balik sebelum kanak-kanak semua balik ke rumah masing-masing. Jawatan kuasa pentadbir perlu menetapkan masa paling lewat untuk mengambil anak mereka sekiranya lewat perlu dimaklumkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Fatih Wani Minta Abdullah. Saya akan membentangkan alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak. Permainan blok dapat merangsang pertumbuhan otak dalam semua aspek perkembangan. Susun gambar sama seperti permainan blok dan logo dapat menyokong perkembangan kanak-kanak dalam pelbagai cara. Contohnya, kanak-kanak dapat membuat kemahiran menyelesaikan masalah, dapat menggunakan koordinasi mata dan tangan. Akhir sekali, meningkatkan kemahiran motor halus. Pattern play atau role play merupakan permainan dramatik di mana terdapat banyak manfaat kognitif, sosial dan emosi yang baik. Melalui permainan ini, mereka dapat bermain masak-masak, doktor atau guru. Anak akan mula menerokai apa yang disukai dan diminati dan dapat melihat dunia sekeliling mereka. Kanak-kanak sedang membina kemahiran sosial dan emosi. Selain daripada sosial dan emosi, kanak-kanak akan belajar membaca isyarat sosial, berkongsi, berkikilir dan banyak lagi. Bila mereka terlibat dalam permainan yang dramatik, permainan itu boleh menguatkan otot kanak-kanak dan menggunakan pra penulisan serta kemahiran lain seperti memotong dengan gunting, menggunakan pengepit dan memegang pensel. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Azri dari kelas 2C ingin membentangkan tentang perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di Taska dan Tadika. Ruang yang pertama ialah ruang pelajar. Ruang ini merupakan ruang utama di prasekolah di mana sesi pembelajaran dijalankan. Ruang ini meningkatkan kemahiran murid dalam berkomunikasi dan mengembangkan kemahiran membaca dan menulis. Manakala membina keyakinan diri murid. Seterusnya, ruang membaca di mana ruang ini digunakan oleh pelajar untuk mengisi masa lapang dengan
membaca walaupun hanya sekejap. Memerlukan keadaan senyap supaya kanak-kanak dapat menumpukan perhatian tanpa gangguan. Dapat melahirkan sifat rajin membaca dalam diri kanak-kanak. Ilmu pengetahuan pun bertambah. Selain itu, ruang makan. Ruang ini juga merupakan ruang yang memainkan peranan yang besar kerana ruang ini digunakan untuk keperluan asas kanak-kanak dengan selesa. Membolehkan murid makan di tempat yang disediakan. Dapat membimbing murid cara menghidang makanan dan minuman. Mengajar murid cara mengemas ruang makan. Ruang bilik air untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak. Di samping itu juga memudahkan pembantu tadika menguruskan kanak-kanak. Dapat melatih murid mengamalkan kebersihan diri dengan betul. Melatih murid untuk menggunakan air secara berhemah. Akhir sekali, ruang bermain membolehkan murid dapat menjalankan aktiviti sendiri. Kanak-kanak dapat berkomunikasi dengan kanak-kanak lebih mesra. Mengalami suasana seperti di rumah, melahirkan emosi, minat dan bakat. Melakukan cerita berdasarkan pengalaman dan memupuk nilai murni. Peranan guru dalam memastikan keselamatan di taska dan tadika. Latihan kebakaran atau kecemasan secara berterusan supaya kanak-kanak dan guru tidak panik semasa berlaku kebakaran. Tunjuk dan jalankan latihan seperti cara naik kenderaan yang selamat, seperti memakai tali pinggang keselamatan. Bahan permainan atau alat pembelajaran yang sesuai mengikut kebolehan dan tahap perkembangan. Memeriksa persekitaran dan memastikan tidak terdapat alat atau bahan yang membahayakan kanak-kanak. Penyusunan perabot dan rak yang membolehkan guru mengawasi kanak-kanak pada setiap sudut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Fatih Iwani binti Abdullah. Saya akan membentangkan tentang merancang pemakanan nutrisi kanak-kanak. Pastikan pemakanan kanak-kanak mengandungi jumlah kalsium dan vitamin D yang mencukupi nutrien. Nutrien ini dalam susu semasa kanak-kanak membesar dan berkembang, dia akan menjadi semakin aktif memerlukan otot yang sihat. Untuk memastikan pergerakan yang selamat untuk membina otot yang kuat. Kanak-kanak perlu membina otot yang kuat kerana kanak-kanak perlu mengandungi protein yang cukup dalam badan. Contohnya daging, ayam dan lain-lain. Makanan yang kanak-kanak makan untuk membekalkan tenaga ialah karbohidrat, merupakan tenaga yang utama. Malahan serat, vitamin dan mineral mampu membekalkan tenaga. Contohnya bijirin, nasi, roti dan lain-lain. Sekian daripada saya. Kesimpulannya, di negara Malaysia terdapat banyak jenis sekolah seperti yang telah dinyatakan pada awal topik pengenalan. Ianya termasuklah sekolah rendah, sekolah menengah kebahasaan dan sekolah jenis kebahasaan Cina, India serta sekolah teknik dan vokasional. Kepelbagaian penduduk di Malaysia telah mewujudkan corak pentadbiran dan pengurusan yang berlamai di setiap sekolah. Sebagai contoh, terdapat sekolah wawasan yang dibina dengan tujuan mengeratkan pertalian dari segi perkauman di Malaysia. Hal ini memberikan kesan yang positif sungguh pun corak pentadbiran dan pengurusan yang berlainan. Kerajaan amat bijak menyelesaikan masalah yang tidak dapat dikawal seperti monopoli kuasa oleh sesetengah pihak. Sekian, terima kasih.